Badiru bil a'mal. Badiru ni, tu yang kita kata ada dua perkataan. Sari'u pun boleh, badiru pun boleh. Dalam tajuk kitab Riyadhus Shalihin, mubadarah. Apa makna? Bersegera. Bil a'mal, melakukan amal-amal. Fitanan, sebelum kedatangan fitnah. Kaqita'il lail, dan fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gelita. Hendaklah segera buat amal. Sekarang kalau nak baca Quran, baca. Sekarang kalau nak menderma, derma. Sekarang kalau nak datang masjid, datang. Sekarang kalau rasa nak datang kuliah, datang segera. Jangan tangguh-tangguh sebelum datangnya fitnah. Apa makna fitnah? Zaman ujian yang begitu berat. Ujian itu bagaimana perumpamannya? Kita berada pada malam yang gelap gelita. Ingat tak pernah kadang-kadang kita duduk dalam rumah, tiba-tiba elektrik tak ada kan? Terpadam lampu. Kita angkat tangan kita pada masa itu pun tak nampak. Depan mata ni pun tak nampak. Itulah fitnah. Nak bagi tahu kepada kita betapa kita suatu hari nanti akan berada dengan fitnah ini, akhir sekali kita pun tak tahu kita dalam fitnah, dalam ujian yang besar. Ni. Jangan ni. Masa makan, masa tidur, dalam tandas pun bawa ni barangkali ni. Betul. Takkan nak tinggal luar tandas kan? Pernah tinggal? Saya pernah tinggal sekali, hilang. bukan pernah tinggal, tertinggal. Tertinggal. Ada masuk tandas tu ada cermin, letak kat dia dulu. Tengok dulu cermin, pun masuk tandas. Tengok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu mesti kau bawa lah. Tidur pun bawa. Kat masjid pun bawa. Sekarang ni duk ajar sikit lah. Berhenti kat masjid, nak masuk masjid, letak dalam box kereta, letak aje lah. Habis kalau orang pecahkan, tak tahu nak buat macam mana, biarkanlah. Sebab apa? Sebab dia rasa lain. Kalau bawa ni masuk masjid, dia rasa nak tengok. Ustaz pun nak tengok juga. Iyalah, ustaz lah kena tengok sebab jadual banyak ni. Lepas Jumaat ni nak pergi mana? Saya ni pagi ni duha, tengah hari tazkirah Jumaat, kemudian petang ada yang dengan MBSA. Tengok lepas ni nak pergi mana, rasa nak tengok dalam rumah Allah. Apatah lagi orang duk tazkirah Jumaat, kita duk main telefon. Ramai. Tapi kita tak boleh nak tegur lah. Kok dia duduk pegang telefon tu, dia duduk catik apa yang kita itu kan. Tapi catik-catik senyum. Tu wallah alam lah dia catik apa pengajiannya. Betul. Tapi yang catik-catik sungguh, yang catik okeylah. Allahu Rabbi, gitulah insya-Allah ya. Yusbihul rajulu, tengok salah satu akhir zaman yang akan jadi keadaan begini, wal iyazbillah, tolong berlindung dengan Allah. Yusbihur rajulu, berpagi-pagi seseorang itu mukminan, masih dalam keadaan beriman. Wa yumsi kafiran. Yumsi ni sama ada petang atau ke malam. Ni dia terjemah di sini malam. Petang tu ya, sebab kata masa al-khair, selamat petang. Petang dan malam itu dah jadi kafir. Subhanallah. Pagi mukmin, petang malam tu kafir dah. Apa yang dia buat? Wallah alam. Di pagi tu dia masih beriman, tengah hari tu maknanya antara pagi, tengah hari, petang dan malam. Kalau kita terjemah malam, pagi beriman, tengah hari dengan petang dia buat apa? Malam dah jadi kafir. Tak tahu dia buat apa tengah hari tu. Subhanallah. Kafir dah dia. Kafir isim fa'il, bukan kufur. Kufur sifat. Dia sudah bersifat dengan ciri-ciri sifat orang kafir. Tak, dia dah jadi kafir. Isim fa'il. Dah ada sifat kafir pada dirinya. Wa yumsi, dan pada malam itu dia masih beriman. Wa yusbihu kafiran, tapi waktu pagi besoknya dah kafir dah dia. Malam pukul berapa malam? Maghrib. Pukul 12 dah masih tengah malam. Pukul 1 pagi. Maknanya daripada maghrib pukul 7.30 tu, contoh, sampai pukul 12.59 beriman, pukul 1 dah kafir dah. Pagi. Ataupun kalau kita kata pagi besok, pukul berapa pagi besok? Pukul 6, pukul 7 pagi dah kafir dah dia. Kalau dia mati pagi tu, Allah, inilah kehidupan yang kita sedang lalui. Maka pilihlah antara dunia dan akhirat. Pandai-pandailah. Itulah keadaan dunia yang kita sedang lalui. Okey, selesai. Dunia yang menipu. Dia tambah lagi satu sifat supaya kita bincang sekarang ni bukan nak salahkan dunia. Kalau macam tu ustaz, kenapa dunia ni? Salahkan diri sendiri. Ya. Bukan salah ibu mengandung, salah diri membawa nasib.
Jangan salahkan. Ni saya ni ustaz, saya tak minta dilahirkan. Kenapa ibu saya melahirkan saya? Dengan sebab ibu saya melahirkan saya ni lah saya jadi begini. Saya pun tak pernah minta untuk dilahirkan. Habis siapa yang minta? Dia ingat dia seorang yang tak minta. Tapi ada orang memberi alasan begitu. Jadi jangan, bukan salah ibu mengandung, salah diri kita membawa nasib. Bukan salah dunia, salah kita yang terpedaya dengan dunia. Okey ya? Macam orang perempuan nak salahkan lelaki. Kenapa nak salahkan lelaki? Contohnya. Tak adalah tuan-tuan. Macam kita juga nak salahkan orang rumah kita. Kenapa salahkan? Salahkan anak-anak. Ni sebab you semualah. Mama jadi macam ni. Kenapa nak salahkan anak-anak? Kita yang silap sebenarnya. Yang akan disoal pun bukan anak kita. Macam kita mati ni, Allah kan soal kita. Isteri, Allah kan soal isteri. Okeylah, setakat dulu insya-Allah.